Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apa kelebihan manifesto PH dan BN? Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sudah membentangkan manifesto masing-masing. Pakatan Harapan melancarkan Pelan Tindakan Melaka Bersama Harapan sebagai tawaran mereka kepada rakyat Melaka bagi pilihan raya negeri. Manifesto tersebut yang diumumkan Pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari merangkumi 3 teras utama, 6 strategi dan 32 inisiatif. 3 teras diumumkan di bawah kata kunci Melaka Sejahtera, Melaka Makmur dan Melaka Stabil. Sementara itu, Barisan Nasional pula menawarkan manifesto bertajuk Melaka 5 Tahun yang menggariskan 5 teras dan 103 inisiatif. Manifesto tersebut bertemakan kestabilan demi kemakmuran. Telah dilancarkan oleh Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan. Hadir sama calon Ketua Menteri Barisan Nasional Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang juga calon Barisan Nasional Kawasan Lendu. 5 teras utama dalam manifesto Barisan Nasional ialah kestabilan politik, rancangan ekonomi baharu, kecekapan tabik urus, masyarakat bersatu padu serta pembangunan mampan dan perkongsian kemakmuran. Manifesto Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat mengandungi objektif yang agak serupa dalam perkara memberi tumpuan kepada membantu orang ramai mengatasi kesan akibat pandemik COVID-19. Kedua pihak memasukkan strategi memulihkan sektor pelancongan negeri yang telah lama terjejas teruk akibat COVID-19 di dalam manifesto mereka. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional juga berjanji akan menyediakan peruntukan tahunan setara kepada setiap ahli Dewan Undangan Negeri tanpa mengira parti. Namun mereka masih berbeza dalam beberapa keutamaan. Antaranya, Pakatan Harapan Melaka akan mengiktiraf kedudukan Ketua Pembangkang setaraf Exco jika mereka memenangi pilihan raya negeri pada kali ini. Mewajibkan setiap adun membuat pengisytiharan harta, mencarikan amalan tender terbuka sebagai teras proses perolehan negeri dan menggubal enakmen anti lompat parti bagi menjamin kestabilan kerajaan, kata Adli ketika melancarkan manifesto Pakatan Harapan itu. Tidak ada peruntukan tersebut dalam manifesto Barisan Nasional. Sebaliknya, Barisan Nasional mencadangkan pelantikan 5 ahli Dewan Undangan Negeri tambahan menerusi pindaan perlembagaan negeri. BN kena memang 2/3 barulah boleh meminda perlembagaan untuk melaksanakan cadangan ini, kata Muhammad dalam ucapan pelancaran manifesto parti itu kemarin. Nampak tak implikasi perbezaan manifesto ini? Pakatan Harapan mementingkan integriti menerusi kewajipan setiap ahli Dewan Undangan Negeri membuat pengisytiharan harta dan amalan tender terbuka. Pakatan Harapan juga peka kepada isu kestabilan politik dengan penggubalan enakmen anti lompat parti. Strategi kita bagi melaksanakan reformasi pentadbiran bagi menjamin kerajaan Melaka yang stabil, adil, telus dan berintegriti. Maka di antara inisiatif yang digariskan adalah menggubal enakmen anti lompat parti bagi menjamin kestabilan kerajaan. Mengiktiraf kedudukan Ketua Pembangkang setara Exco Kerajaan Negeri. Memberikan hak peruntukan tahunan setara kepada semua adun tanpa mengira latar belakang politik mereka. Mewajibkan setiap adun membuat pengisytiharan harta, menjadikan amalan tender terbuka sebagai teras proses perolehan negeri Melaka. Aspek integriti ini amat penting demi tadbir urus baik untuk mengawal perbelanjaan negeri, mengelak pembaziran dan menghalang rasuah. Inilah aspek perbelanjaan berhemah, khususnya pada era pasca COVID-19 yang memerlukan dana yang lebih besar untuk tujuan pemulihan. Anehnya, Barisan Nasional mahu menambah bilangan ahli Dewan Undangan Negeri yang pastinya akan menambah peruntukan kepada kos operasi kerajaan. Jelas penambahan ahli Dewan Undangan Negeri adalah satu pembaziran
pengaziran kerana perkhidmatan NGO masih boleh didapati menerusi program-program yang ditaja oleh kerajaan tanpa mereka menjadi exco. Harus diingat, wang yang digunakan untuk memberi gaji dan allowance kepada ahli Dewan Undangan Negeri termasuk yang tidak dipilih dalam pilihan raya adalah daripada titik peluh rakyat. Pulau Pinang yang penduduknya seramai kira-kira 1.77 juta orang dan Selangor 6.7 juta orang maju tanpa ahli Dewan Undangan Negeri tambahan. Jumlah penduduk Melaka ialah sekitar 932,000 sahaja. Justru cadangan ahli Dewan Undangan Negeri dilantik oleh Barisan Nasional akan hanya mewujudkan Pak Angguk. Ia tidak perlu dan wajib ditolak.